Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda scroll live TikTok malam-malam, anda akan dapati ada kedai-kedai yang jual laptop pada harga yang mind blown, RM199 Malaysia. Dan mereka bukan scammer, mereka ada kedai fizikal. Even kalau anda baca review dekat situ, semuanya positif. Cuma laptop yang dijual tu adalah laptop refurbish ataupun laptop second hand. Kemudian dia adalah Chromebook. Saya bukanlah anti dengan Chromebook, no. Cuma, based on pengalaman saya kerja dekat Mona Lisa ni, ada banyak gila case customer walk in, lepas tu dia bagi tahu yang laptop dia rosak, tak boleh nak install software-software tertentu. Bila saya check, itu adalah Chromebook. Tak boleh nak install software yang lecturer dia suruh, tak boleh nak install software yang digunakan dekat pejabat dia. Memang bermasalah. That's why bagi saya, anda kena tahu dulu apakah itu Chromebook. Video kali ni saya nak terangkan apa kelebihan, apa kekurangan Chromebook. Let's say lepas anda dengar, anda faham apakah itu Chromebook, anda rasa macam tak ada masalah, then anda boleh beli. Even saya ada letak link untuk beli Chromebook dalam ruangan description box below. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, ini dia HP Chromebook X360 yang mana harga dia $899 dan ini adalah unit yang baru, bukan second hand atau refurbish. Kalau anda dapat cari laptop ni yang second hand, harga dia confirm lagi murah lah. And in case anda tertanya-tanya, kenapa kebanyakan Chromebook harga dia murah? Saya tak nafikan ada Chromebook yang mahal. Ada yang harga RM5,000 Malaysia, RM7,000 Malaysia. Tapi kebanyakan Chromebook yang ada atas muka bumi ni, harga dia memang rendah. Jawapan dia adalah kerana spesifikasi yang digunakan dekat Chromebook tu adalah sangat rendah. Dia macam 360 yang saya pegang ni, harga dia punya spesifikasi, dia pakai Intel Celeron. Lepas tu RAM dia 4GB and dia pakai storage eMMC 32GB. Dekat sini ada satu benda yang saya nak highlight kepada anda. Bila saya tengok live dekat TikTok tu, banyak jurujual yang bagi tahu kepada pengguna dekat luar sana, dia punya storage kecil bang, tapi dia pakai SSD 32GB. SSD dia laju macam pelesit, which is ini adalah fakta yang salah. eMMC dengan SSD adalah dua benda yang totally berbeza. So anda kena betulkan fakta ni. Alright. Walaupun dia punya spesifikasi rendah kan, tapi anda jangan pandang rendah dekat dia sebab possibility masa yang diperlukan untuk Chromebook masuk ke dalam desktop, bila kita tekan power button dan masa untuk kita start guna dia tu lagi laju compare dengan laptop gaming anda yang bernilai RM5,000 Malaysia. Kenapa berlaku macam ni? Benda ni disebabkan operating system yang digunakan dekat Chromebook tak sama dengan operating system yang digunakan dekat laptop anda, laptop abang anda, dekat PC makmal anda ataupun komputer pejabat anda. Atas muka bumi ni ada 3 OS yang sangat-sangat popular. Yang pertama kita ada Windows, yang ni memang digunakan dekat hampir ke semua tempat di Malaysia ni. Yang kedua kita ada Mac OS, yang ni pula banyak digunakan oleh golongan bangsawan, orang yang kaya nak pakai produk-produk Apple, biasanya dia akan pakai Mac OS lah. Dan yang ketiga kita ada Linux, operating system yang percuma, yang mana di bawah Linux ni dia punya sub tu ada Chrome OS tu sendiri. Untuk Chrome OS memang dia tak perlukan spesifikasi yang tinggi, dia tak demanding sangat sebab kebanyakan apps yang digunakan dekat Chrome OS tu adalah cloud based. Dia macam smartphone kita lah, lebih kurang sama. Dan dari segi OS sebenarnya, kalau kita nak bandingkan Chrome OS sekarang dengan Chrome OS 3, 4, 5, 6, 7 tahun yang lepas, banyak improvement yang Google dah buat lah. Macam contoh, kalau dulu kita nak pakai apps ataupun kita nak pakai software, kita kena download dari Chrome Store, tapi sekarang kita dah boleh download dekat Play Store biasa. Kalau kita nak main Mobile Legend dekat Chromebook ni, boleh. Dulu tak boleh. Dulu kita memang ada game-game yang kita boleh main, tapi kebanyakan game yang ada dekat Android, dekat kita punya smartphone, tak boleh main dekat Chromebook. Sekarang dah boleh main. Anda nak main Mobile Legend boleh, anda nak main Genshin Impact pun tak ada masalah. Cuma untuk game-game yang kita kata demanding, macam contoh Genshin Impact, yang tu akan berlaku lagging. Disebabkan apa? Sebab spesifikasi Chromebook tu sendiri tak tinggi dan tak mampu nak carry game tu dengan sangat baik. Dekat isu ni juga, dekat Play Store ni juga ada magic ataupun trik yang digunakan oleh Google untuk mengaburi mata anda. Yang mana walaupun kita kata dulu kita kena download dari Chrome Store yang sangat-sangat limited dari segi apps kan, sekarang kita dah boleh download dekat Play Store. Namun begitu, ada beberapa apps yang
dibuat oleh pesaing mereka dibuang dari Play Store yang ada dekat Chrome OS. Sebagai contoh, Microsoft 365 macam Microsoft Word, Microsoft Excel dan juga Microsoft PowerPoint. Kalau anda search Microsoft Excel dekat smartphone anda, dekat Android, memang ada. Anda boleh guna dekat Android. Tapi dekat Chrome OS tak ada. Sebab apa? Sebab Google nak paksa anda guna dia punya apps. Kalau Microsoft Word, mereka nak paksa kita guna Google Docs. Kalau Microsoft Excel, dia nak paksa kita guna Google Sheet. Kalau Microsoft PowerPoint, dia nak paksa kita guna Google Slide. And mungkin ada di antara anda kata yang actually apa cerah Microsoft Word, Google Docs dengan Microsoft Word lebih kurang sama je. Tak ada beza sangat. Which is salah. Sebab kalau kita tengok pada Google Sheets dan kita bandingkan dengan Microsoft Excel, sangat banyak perbezaan dia. Microsoft Excel ada banyak formula yang Google Sheets tak ada dan dia lagi advance. Microsoft Excel ni kalau anda pandai guna dia, anda siap boleh buat program lagi. Anda boleh buat software, anda boleh buat game lagi. Memang mantap gila Microsoft Excel. Dan macam saya sendiri, saya adalah pengguna tegar Google Slide. Saya nak buat presentation, saya buat presentation guna Google Slide. Ada keadaan bila saya pergi satu tempat untuk saya buat presentation tu, tempat tu tak ada internet. Saya nak connect dengan hotspot pun, saya punya smartphone pun tak ada line. So saya terpaksa guna Microsoft PowerPoint yang disediakan oleh penganjur. Bila saya buka guna Microsoft PowerPoint, ada banyak benda yang lari dari apa yang saya buat pada peringkat awal tu. Layout dia tak sama, interface pun totally different. Dekat sini berlaku sedikit masalah lah. Yang ni anda kena take note betul-betul. Kalau anda tak kisah dengan Google Docs, anda tak kisah dengan Google Sheets, anda tak kisah dengan Google Slide, then you are good to go. Cuma ini adalah isu kecil saja. Isu besar ialah bila mana kita nak guna software ataupun apps yang disuruh oleh lecturer kita ataupun dekat pejabat kita guna. Lecturer kita suruh install AutoCAD. Dekat Chromebook ni kita tak boleh install AutoCAD. Even kalau kita boleh install sekalipun, dia punya hardware tak mampu nak carry software tersebut. Katakan dekat pejabat kita guna software SPSS. Ada alternatif untuk kita guna SPSS dekat kita punya Chromebook, tapi dia tak sama dengan apa yang kita guna dekat kita punya pejabat. Atau mungkin anda seorang video editor, graphic designer, anda nak guna Adobe Photoshop, anda nak guna Adobe Premiere. Yes, dia ada replacement dia dekat Play Store, dekat Chrome OS, tapi dia punya interface memang tak sama. Anda terpaksa belajar macam belajar benda barulah untuk guna dekat Chrome OS. Dekat sini masalah utama dia, especially untuk student dan juga untuk kegunaan pejabat lah. Untuk video editor, graphic designer, saya percaya anda boleh guna banyak alternatif lain. Anda boleh guna Canva, anda boleh guna CapCut. Yang tu memang membantu anda. Tapi untuk student yang cikgu dia memang nak pakai AutoCAD ataupun dekat pejabat memang nak pakai SPSS, ini memang isu yang besar. And anda kena tahu juga, macam tadi saya bagi tahu kepada anda yang dia punya storage kecil kan, 32GB. Sebab apa storage dia kecil? Sebab benda Allah ni dia cloud based. Anda nak simpan data, anda kena simpan ikut cloud. Bila kita bercakap tentang cloud ataupun Google Drive tu sendiri, yang pertama anda kena subscribe dia. Walaupun dia bagi kepada kita 15GB percuma, tapi kalau anda guna satu laptop ni untuk satu jangka masa yang lama, mungkin anda kena subscribe capacity yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena ada connection internet. Yes, ada beberapa apps yang anda boleh guna tanpa connection internet, tapi kebanyakan apps anda kena pakai internet. Anda mana boleh main Mobile Legend tanpa ada internet kan? Wajib ada internet punya. Dan macam saya bagi tahu, katakan anda dah dengar semua benda ni, anda rasa macam you are good, anda rasa macam tak ada masalah, then you are good to go. Anda boleh beli Chromebook. Tapi kalau anda rasa macam bimbang lah nanti nak install apps ni, nanti masuk tahun ketiga university, lecturer suruh install apps ni untuk kena install software ni, then anda better beli laptop yang pakai Windows lah. Ada sesetengah Chromebook dia punya spesifikasi tinggi, dan disebabkan dia pakai Linux, kita boleh masukkan Windows. Itu pun boleh buat, tapi tak semua yang apa kita kata, disebabkan dia punya hardware ni tak tinggi kan. Jadi bila kita masukkan Windows akan lagging dan sebagainya. Apa-apa pun, semua decision terletak pada tangan anda. Kalau anda rasa macam nak beli juga Chrome OS, saya ada sediakan link untuk anda beli dekat kedai-kedai yang trusted. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.